Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan moderator, para asatizah, sahibus samahah, Dr. Zaimi dan semua AJK dan juga pihak yang menjayakan akan perjumpaan kita pada petang ni. Saya sepatutnya slot pagi, tapi lah saya seorang pakai baju macam ni. Minta maaf, saya tak sempat tukar. Dapat mesej untuk pakai batik tu dalam kereta api. Saya bawa baju ni daripada KL. Di sana, bawa sini balik. Jadi botang baju Melayu tak siap. Samping pun dah siap. Saya tak boleh buat apa. Terpaksa datang macam ni juga. Baik, Alhamdulillah. So, jadi pada petang ni, insyaAllah, saya punya slot berkaitan dengan tajuk masalah penyucian jiwa dan pendirian tasawuf. Mungkin bagus jugalah tajuk ni diletakkan selepas daripada bincang bab harta, bincang bab jihad. Sekarang kita bincang berkenaan penyucian jiwa. Yang mana ia sebenarnya tajuk yang macam kita nyatakan adalah perkara yang disentuh oleh semua para ulama. Semua ilmuwan-ilmuwan Islam bila membincangkan berkenaan dengan tajuk agama, pasti akan ada sudut untuk mengingatkan manusia tentang penyucian jiwa. Manakan tidak, macam kita tahu bahawa ia adalah di antara perkara terpenting dalam agama. Sebab kita bukan hanya Islam tu bukan hanya setakat perbuatan fizikal kita. Bukan kepercayaan hati kita. Bahkan dengan gabungan dua tadi, sepatutnya akan timbul pada diri kita ihsan. Kan bila Jibril AS ajarkan tentang 3 perkara kepada para sahabat, Islam, iman dan ihsan. Sebenarnya ihsan itu adalah penzahiran bagi bila seorang tu melakukan perbuatan fizikal agama dalam keadaan dia beriman kepada Allah Ta'ala, sepatutnya melahirkan dalam diri dia perasaan takwa dan takut kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahawa bila ditanya Nabi SAW, manakah perkara paling banyak masukkan manusia dalam syurga, Nabi kata taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan juga baik akhlak. Dan jadi dengan sebab itu kita kata memang Allah Ta'ala telah bersumpah dalam Al-Quran Karim dalam surah Asy-Syams dengan 10 perkara berbanding dengan surah yang lain. Allah Ta'ala sumpah mungkin 1-2 perkara tentang masa, tentang malam dan juga fajar. Tapi bila bincang tentang tajuk penyucian jiwa, Allah Ta'ala sumpah dengan 10 perkara. Sorry, saya tak sebut. Bayang slide, gerak je. Ikut suka hati. Saya saya next kan, saya jadi lama sikit. Jadi gerak je. Okay. Jadi maksudnya dalam pengenalan ni kita faham. Jadi sebagai seorang ilmuwan Islam yang bersungguh-sungguh dalam membawa perubahan dalam masyarakat, macam Ustaz Zahali sebut tadi kan, Dr. Qardawi lebih rahimahullah, dia lebih suka untuk penyelesaian masalah. Tajuk yang dia bawa adalah macam mana selesaikan masalah masyarakat. Itu yang percubaan yang cuba buat. Jadi memang kita kata dia menyentuh tajuk penyucian jiwa dan juga dalam tulisan beliau memang ada yang kita tahu. Okey, dan bila kita nak tahu tentang tajuk, dia 2 part. Part pertama tentang tajuk tazkiyatun nafs. Kita kena lihat kepada buku dan juga karangan-karangan beliau. Juga syarahan-syarahan video beliau yang ada sekarang di YouTube atau rapangan suara. Kita tengok daripada keseluruhan tadi. Macam dalam fiqh jihad tadi pun, macam Ustaz tadi kata, pun payah nak baca semua sekali. Dengan 1000 lebih muka surat. Apa tadi tuan-tuan nak buka yang Ensiklopedia yang depan tu, yang apa dia disebutkan dalam, saya terbaca 72,000 muka surat. Yang kalau dikatakan diagihkanlah hidup beliau, seolah-olah beliau mengarang setiap hari 3 helai. 3 muka surat setiap hari, dapatlah macam tu. Okey, itu jadi dalam masa sama memang kita kata dan Dr. Qardawi selain daripada sebelum ini, memang beliau ada lebih dari 170 buah karangan. Yang mana kebanyakannya daripadanya adalah berbentuk fatwa agama. Beliau juga ada siri rancangan, temu bual, penyampaian audio, visual yang beliau sampaikan dalam pelbagai tajuk agama. Okay, selepas kematian beliau, rahimahullah, satu ensiklopedia karangan beliau yang terbitkan merangkumi 105 jilid, 72,000 muka surat, terbahagi ber 13 bidang. Okay, daripada
ensiklopedia ni kita akan lihat tajuk penyucian jiwa dekat mana. Okey, bidang-bidang yang dicakupi oleh ensiklopedia Al-Qaradawi adalah pengenalan am agama Islam, akidah, fiqh dan usul fiqh, fatwa-fatwa, Quran, ilmu-ilmu Quran dan tafsir Quran, sunnah nabawiyah, ilmu-ilmu dan juga ilmu-ilmu sunnah nabawiyah, fiqh ummah dan dakwahnya, sejarah dan tokoh-tokoh Islam, syair, kesastraan, dialog dan juga siri ke arah kesatuan pemikiran bagi penggerak Islam. Kemudian 11 khutbah Jumaat, syarahan-syarahan dari salah-salah panduannya kebangkitan untuk nahdah, macam mana sahwah, macam mana kita patut menjadikan masyarakat ni sedar tentang Islam dan nak kerja untuk Islam. Daripada banyak karangan-karangan tersebut, sebenarnya yang kita kata daripada tajuk penyucian jiwa tu, kalau kita perhatikan dalam ensiklopedia ni macam tak dispesifikkan, tak diasingkan. Kalau kita buka macam Majmu'ah Fatawa Ibn Taymiyah atau mana-mana karangan-karangan para ulama yang lain, dia akan letak satu bab khas tazkiyatun nafs. Tapi kenapa yang ini tidak ada? Nanti kita bincangkan. Okay, karangan-karangan yang berkaitan dengan tajuk penyucian jiwa daripada banyak yang dikarang oleh beliau, ada beberapa karangan yang kita lihat memang berkait dengan tajuk tazkiyatun nafs secara spesifik. Antaranya al-iman wal hayah, iman dan kehidupan. Kemudian al-hayah rabbaniyah wal ilm. Ini nanti kita akan bincangkan secara spesifik. Pasal ini memang dikarang untuk menyedarkan orang yang terlibat dengan tasawuf supaya jangan tinggalkan ilmu. Kemudian ibadah fil Islam, as-sabru fil Quran, muntaqa min kitab targhib wa tarhib, mana dia buat macam ringkasan kepada targhib wa tarhib. Kemudian daurul qiyam wal akhlaq fi iqtisadil islami, bincang tentang macam mana peranan nilai dan juga akhlak dalam ekonomi Islam. Kemudian tawakal, tajuk niat dan ikhlas, usul amal kebajikan dalam Islam, serta warak dan juga zuhud. Ini antara benda yang daripada karangan banyak tadi yang saya pilih, saya tengok dapati ini yang ada direct sentuh tentang tajuk tazkiyatun nafs. Okay. Tapi kalau kita lihat balik tadi, mengapa dalam tajuk penyucian jiwa tadi tak mendapat satu bahagian dalam ensiklopedia Al-Qaradawi? Kenapa? Daripada bahasan kalau kita lihat kitab tu, kenapa tak ada? Okay. Sekarang kita cuba reasonkan balik atau kita cuba taujih. Berdasarkan hala tuju dan pemikiran yang cuba diutarakan oleh Dr. Qaradawi rahimahullah, kita boleh anggarkan bahawa penyucian jiwa mengikut beliau bukanlah berasingan di praktikal kehidupan. Nah, bagi beliau bukannya bila orang tu sucikan jiwa, mengasingkan diri masyarakat, jaga hati asalkan hati kita bersih, dunia rosak pun tak apa. Dia tak pernah faham macam tu. Dia faham dalam pembinaan masyarakat, pembinaan pemuda, pembinaan wanita, pembinaan kita panggil apa generasi tu. Dalam itu dah ada penyucian jiwa. Diselitkan sekaligus. Bagi dia itulah yang dikehendaki. Sebab hasil daripada penyucian jiwa itu adalah kemasyarakatan yang betul. Individu yang berakhlak. Bukan hanya setakat kita bincangkan berkenaan dengan hati kita bersih, macam jaga hati kita saja. Bahkan kadang-kadang ada orang dipikir tentang jaga hati, membawa kepada dia tinggalkan masyarakat. Duduk dalam hutan. Saya ada kawan-kawan dulu. Tak tahu apa jadi kat dia sekarang. Serius, bukan bohong. Saya pergi belajar ke luar negara, dia masuk hutan. Dia cerita balik. Dia berapa tahun lepas, dia datang jumpa saya. Dia kata dia masuk hutan, duduk dalam hutan, gali telaga, buat rumah dalam hutan. Buat jelas macam hidup secara macam nature, back to nature. Jadi dia kata dia cabar iman dia dengan cara tersebut. Saya kata dengan dia, dan tak kahwin. Saya kata dia, kau tak kahwin lagi, kau tak tahu apa itu sabar. Kau kahwin, kau tahu kau sabar apa. Dia cakap sabar, lawan dengan cacing, dengan nyamuk. Memanglah. Kahwin tengok, baru tahu. Sabar tak sabar. Setuju Semua gelak tu setuju. Sebab kalau dalam kemasyarakatan, kita duduk dalam berjiran. Jiran parking depan rumah kita. Jiran bukan Islam lepaskan anjing. Faham tak macam mana perasaan kita? Macam mana kita nak kawal kita punya emosi? Realiti dia ini yang kita kata dalam kemasyarakatan. Jadi Dr. Qaradawi tak nampak tazkiyatun nafs tadi dalam bentuk, maksud dia duduk asing, bersih jiwa, koreksi diri, duduk diam. Pasal koreksi diri kita koreksi pun nak tahu betul jadi ke tidak, duduk dengan masyarakat. Dan baru tahu sabar tak sabar. Kita bekerja dalam pekerjaan, dalam kita berkawan.
dan kita berkeluarga, semua sekali akan zahir dekat situ. Sebab tu kita nampak macam kenapa tak wujud. Pecahan yang 13 tadi ada dalam tu masalah penyucian jiwa. Bahkan mengikut tulisan dan idea beliau, penyucian jiwa adalah dalam amal membaiki masyarakat dan mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang sebenar, bukan dengan mengasingkan diri dari bergaul dengan masyarakat. Pada awal hidup beliau, beliau pernah mengikuti satu tarekat bernama Al-Khaliliyah yang melakukan 2 perkara saja. Satu, baca satu fasal kitab Ihya Ulumuddin, kemudian melakukan sebahagian solat, zikir dan wirid. Tapi lepas tu beliau meninggalkan tarekat berkenaan. Beliau mahu hasil yang ada daripada dan yang jelas daripada penyucian jiwa melalui amal kerja yang diterjemahkan dalam kehidupan sebenar. Kerana penyucian jiwa melalui kaedah Sufism atau tasawuf lebih kepada cerita-cerita lama yang banyak mengajak kepada khayalan dan juga rasa. Itu sebab kenapa kita tengok dia punya cara bentuk pengarangan dia sedemikian. Okey. Pendirian, sekarang baru kita masuk pendirian Dr. Sukardawi terhadap tasawuf. Okay, antara karangan Dr. Sukardawi yang menunjukkan pendirian beliau terhadap asas pegangan tasawuf adalah, yang pertama saya sebut tadi, buku yang kedua saya sebutkan itu Al-Hayah Ar-Rabbaniyah wa Ilm, yang beliau cuba dalamnya untuk mengembalikan tasawuf kepada asal usul Islam. Asal usul Islam. Maksudnya pasal kita kalau kita bincang tazkiyatun nafs, kita sepakat. Bila kita pakai saja istilah tasawuf tadi, dia akan ada pengertian yang berbeza. Bahkan sumber nanti, dia akan terangkan sumber pun nanti akan jadi bertambah. Jadi beliau cuba untuk datangkan, dan dia berdalil kepada muhkamat Quran dan sunnah Nabawiyah. Beliau juga berusaha untuk membersihkan tasawuf yang hak daripada campuran yang berpaut padanya. Okay, kemudian buku kedua yang kita dapat lihat pendirian beliau terhadap tasawuf adalah Mauqiful Islam min Ilham wal Kashaf wal Ru'a wa min Tamaim wal Kahanah wa Ruqa. Pendirian Islam terhadap ilham, kasyaf, mimpi, dan juga terhadap tangkal, telik menelik serta jampi menjampi. Yang beliau sebenarnya dalam buku ni jelaskan pertama sekali hukum terhadap Islam terhadap ilham, kasyaf dan juga mimpi yang sering dijadikan oleh pengikut ajaran tasawuf terutama yang bertarekat sebagai rujukan. Dapat mana mimpi? Dapat mana kasyaf? Mana betul? Dia jadi macam tu. Jadi beliau kritik tentang sumber-sumber ini, sebab dalam Islam ini bukan sumber utama kita. Bahkan tak boleh kita bandingkan sumber ini, rasa kita, kepada Quran dan Sunnah. Jadi beliau tunjukkan kat situ. Manakala tajuk tangkal, telik dan juga jampi dalam buku berkenaan pula, kerana 3 perkara berkenaan menjadi sinonim. Tiap kali orang tu terlibat dengan Sufism, dia akan ada jadi apa? Secara terpaksa, sebab dia tinggal Quran dan Sunnah, maka secara terpaksa dia akan sibuk dengan jampi-jampi. Atau masalah apa? Telik menilik. Itu yang kita dengar apa, 486 lah untuk protect motor jangan sampai accident, yang ni pakai tangkal ini, yang ni kayu kokak, yang ni sekian. Sebab dah tinggalkan sunnah, maka kita terpaksa pegang dengan benda lain. Sebab ini menjadi sinonim. Sebab tu bila kita lihat buku ni, dia macam secara tak langsung dia cuba untuk sindir ataupun kembalikan balik orang ramai kepada jalan yang sebenar, bukan jalan khayalan. Okey, video-video Dr. Sukardawi berkenaan tasawuf, kalau tuan buka dalam YouTube memang ada lagi buku video berkenaan. Di antaranya Syariah wal Hayah, satu siri yang panjang. Dalam tu dia ada bahagian-bahagian tertentu yang dibincangkan. Ada tasawuf yang punya banyak bentuk dan juga aliran. Yang bertarekat, ada tasawuf bertarekat. Dan ada yang mendakwa di atas makrifat, ada yang berfahaman wahdatul wujud, ada yang mendakwa telah sampai kepada hakikat. So tasawuf ni bukan satu sifat, satu bentuk. Jadi Dr. Qardawi rahimahullah, beliau lebih tumpukan kepada tajuk yang bertarekat. Sebab kebetulan di dalam masyarakat Mesir, tajuk tarekat ni tadi adalah satu benda yang kuat, dan beliau membesar dalam masyarakat tersebut. Sebab tu bila beliau lihat benda ni tadi tak membawa kebaikan pada orang ramai, untuk membaiki orang ramai, orang akan khayal, seronok menari, seronok berkasidah dan sebagainya, tapi tidak balik kepada membaiki atau mengikuti Islam dengan sebenar. Jadi kita lihat terdapat beberapa video, siri video temu bual dengan Dr. Sukardawi rahimahullah yang menjelaskan kritikan beliau terhadap tasawuf. Antaranya adalah at-tasawuf wa turuqus sufiyah. Tasawuf dan juga tarekat-tarekat sufi. Kemudian turuqus tasawuf wa tazkiyatun nafs. Tarekat-tarekat sufiyah dan juga penyucian jiwa. Islam wa turuqus sufiyah. Islam juga tarekat sufiyah. Tazkiyatun nufus wa tasawuf at-turuqi. Penyucian jiwa dan tasawuf bersifat tarekat. So dia memang macam seolah macam sebut tadi, dia lebih tumpukan kepada bentuk yang macam ni.
Sebab kalau kita bincang kenaan dengan masalah tazkiyatun nafs, mana kita berzuhud, banyak ibadat, banyak zikir, tidak ada sebarang pertentangan di antara kita dan mereka. Tapi bila kita mula saja ada bentuk lain selain ajaran Nabi untuk diamalkan, maka beliau tegas dalam perkara ini. Antara kritikan Dr. Qaradawi terhadap tasawuf, dalam jawapan beliau dalam satu temu bual, beliau jawab, at-tasawuf baina madihihi wa qadihihi. Tasawuf di antara orang yang memuji tasawuf dan orang yang mencerca tasawuf adalah, beliau mengatakan titik-titik penyimpangan tasawuf. Pertama, pengambil kiraan mereka rasa atau kedapatan seseorang atau ilham sebagai ukuran. Benar atau salah? Hadis tu sahih ke tidak? Saya rasa hadis tu sahih. Ini biasa. Benda ni berlaku. Kadang-kadang kita tegur benda tu tak ada dalil. Dia kata, tapi Tok Guru saya wali, takkan dia tak tahu? Ini realiti yang masalah. Saya ingat dulu kat Yaman, kita ada kawan-kawan kita kan, yang datang daripada Malaysia, kemudian pergi sana nak talaki. Bukan saya sengaja kenakan dia. Kita kebetulan baru masuk dewan, masuk rumah persatuan, kita pun share lah apa hadis kita dengar dalam dewan. Hadis tu berbunyi 3 dinar. Dinar kau beri anak bini, dinar kau beri untuk jihad fisabilillah. Dinar kau beri kenderaan jihad fisabilillah. Dinar kau beri anak bini kau makan. Tunfiqu ala iyalik. Dinar paling afdal lah dinar kau beri anak bini kau makan. Dia dengar benda tu punya tak puas hati. Tapi dia tak cakap dari depan. Satu hari rumah persatuan tak ada orang, dia jumpa saya. Ustaz dulu sebut hadis tu. Saya kata betul. Ada hadis lain tak? Saya tak ada hadis lain. Abang ada hadis lain tak? Pasal dia rasa macam benda tersebut macam menyentuh diri dia. Sebab dia tinggalkan anak bini, pergi datang, belajar kononnya. Bukan belajar pun, dia panggil talaki, dia panggil. Tapi kita tanya talaki apa pun tak tahu talaki apa. Talaki apa? Kita tahulah belajar apa, bahasa Arab ke? Hadis ke? Talaki apa? Talaki. Ni jaga-jaga sikit. Talaki tak tahu. Jadi dia rasa. Tapi bila saya tekan dia, saya kata kalau abang ada lain bagi tahu saya. Lepas tu dia kata takkanlah Maulana kami tak tahu. Akhirnya dia kata takkan Maulana kami tidak tahu. Di sini kena faham. Sebab di situ macam mana yang dikatakan oleh Dr. Qaradawi, dia kritik masalah sumber yang tadi. Kedua, pemisahan di antara mereka itu orang-orang yang terlibat dengan tasawuf, syariat dan hakikat. Ini syariat, ini hakikat. Ini solat syariat, ini solat syariat hakikat. Ikut syariat salah, ikut hakikat betul. Ini dia kritik. Kemudian pandangan hina mereka terhadap kehidupan yang berlawanan, perhidupan ini berlawanan dengan jalan Al-Quran. Al-Quran memang menjadikan dunia ini supaya kita tidak menjadikan dia kerunsingan paling besar. Tetapi tidak bermaksud dunia ni kita tak hirau. Mana tak hirau anak kita, tak hirau isteri kita, tak hirau tentang dosa, tak hirau tentang pahala. Asal kerana apa? Dunia tak ada nilai. Itu bertentangan dengan manhaj Al-Quran. Sebab dunia ini adalah jambatan untuk kita pergi ke akhirat. Kalau kita tak gunakan dunia ini dengan betul, nescaya rosaklah akhirat kita. Bahkan doa di antara doa Nabi SAW, doa adalah Allahumma aslih lana dunia lati fiha ma'ashuna. Ya Allah, elokkan untuk kami dunia kami yang dalamnya kehidupan kami. Okay? Kemudian yang keempat, kuat dorongan Jabariyah dan juga negativity dalam kebanyakan mereka. Kadang bila buat salah, dia kata ini Allah Ta'ala paksa saya. Kenapa tak belajar? Allah Ta'ala jadikan saya macam ni. So sentiasa negatif. Dan bahkan lagi teruk kalau dia kata mereka pergi kepada pergi kepada urusan 5 minit. Bukan letak kan, memang dah ada kan. Bila sampai? Okey. Takutlah saya khayal tak nampak tiba-tiba letak sini kan. Okey. Ada tulis urusan 5 minit. Baik. Jadi maksud dia kalau kita perhatikan, dia orang punya negativity. Dia negativity tadi pada masalah pertama tak bekerja, tak bertindak. Kalau rasa tak pandai, belajar. Sebab kita tak boleh melawan takdir atau mendahului takdir. Kadang-kadang orang kita ni kan macam dah berumur, kita kata meh dah datang belajar, saya dah tua, tak boleh fikir dah ustaz. Bagi kahwin nak. Bagi kata-kata nak kahwin. Ini ada orang nak kahwin ni. Laju datang. Bawa sampin, bawa batu Melayu. Okey. Tapi bila suruh belajar, dia akan saya tak pandai dah, saya dah tua, saya dah tak boleh fikir. Nampak tak? Mendahului takdir lebih daripada awalnya. Kalau kita lihat Ahmad Didat rahimahullah, beliau adalah orang yang belajar ketika tua. Mana pernah janggut dia pun hitam. Tengok ketika dia debat, tak pernah hitam janggut dia. Sebab ketika tua lah dia mula belajar. Ini realiti yang kita kata kadang-kadang negativity yang tak patut ada pada kita. Kalau kita rasa lemah, kita doa minta kepada Allah Ta'ala kekuatan. Bukannya kita, tak apalah, let go. Okay?
Dia pergi Jabriyah. Dan lagi teruk adalah kalau dia buat salah pun dia kata Allah Ta'ala yang jadikan dia. Dia buat dosa, nak macam mana Allah jadikan? Takkan salah kot. Jabariyah, baik. Kemudian pemasuhan diri anak murid dalam didikan suluk dan pemikiran mereka. Maksudnya anak murid tu kena jangan fikir adanya diri. Ni ayat sering keluar. Jangan terlihat adanya diri. So maksudnya kita ni tak ada. Semua kena duduk dalam tok guru. Kena pakai tok guru. Kita dipanggil rabitah. Guru tu kena bayangkan masuk dalam guru. Ini benda-benda macam ni yang ditegur oleh Dr. Qaradawi secara direct. Menunjukkan bahawa inilah teguran beliau terhadap ni. Baik, sudut pandang lain Dr. Qaradawi rahimahullah terhadap tasawuf. Dr. Qaradawi walaupun dengan kritikan beliau terhadap tasawuf, beliau melihat keperluan orang ramai kepada dorongan penyucian jiwa yang diisi oleh tasawuf. Kebetulan orang ramai tak faham dengan tazkiyatun nafs, tapi diisi bentuk-bentuk tajuk akhlak tadi oleh kumpulan yang bawa sufism. So dia lihat kepentingan benda tersebut berada dalam masyarakat. Beliau seolah-olah melihat percubaan didikan jiwa umat Islam dapat diisikan oleh tasawuf kerana ia telah diterima oleh majoriti umat Islam. Slogan seperti taswifus salafiyah wa taslifus sufiyah. Ini antara beliau punya syarahan. Dia taswif as-salafiyah, nak sufikan golongan salafi. Wa taslif dan juga salafikan golongan sufi. So bagi dia ada kekurangan pada golongan kerana belajar salafiyah ni, dia keras dan kasar. Cakap garang. Dan bila cakap tu tak ada, macam kurang berlembut, kurang berjaga-jaga. Yang satu lagi pula, tak nak pula sumber agama tu dengan betul. Main cakap, asal ada ilham cakap. So dia kata macam dorongan tadi untuk dua arah tadi. Okay? Untuk mensalafikan akan sufi dan juga mensufikan akan salafi. Itu antara tanda beliau masih mempunyai rasa bahawa tasawuf masih ada kepentingan dalam kerja-kerja Islam. Namun mungkin yang beliau mahukan adalah tajuk penyucian jiwa, yang sememangnya satu asas daripada ilmu-ilmu Islam, bukannya tasawuf yang direka-reka akan usul dan amalannya. Mungkin itu sebenarnya yang beliau cuba nak bentangkan. Mungkin salah faham, mungkin orang menyatakan, bahkan pernah disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia kata Dr. Qaradawi ini adalah sufi yang bertopengkan salafi. Ada disebut kalimah tu. Sufi dia bertopengkan salafi. Sebab memang dari segi sudut asal dia memang bukan mengajak untuk perbalahan, pergaduhan. Dalam sudut bila dia berbalas hujah dengan orang, tak dia gunakan bahasa-bahasa yang kasar. Kalau tuan-tuan perhatikan, tak ada keluar ayat anjing ke apa dan sebagainya kepada orang yang bertentangan dengan dia. Ini realiti yang kita perhatikan. Tapi ialah, dari sudut itu nampak dia menjaga akan akhlak dan adab dia yang bawa kepada masalah tazkiyatun nafs, insya-Allah. Baik, itu sajalah insya-Allah saya boleh kongsikan pada petang ni. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallallahu alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.